Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu lebih dahulu saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Syekh Hamzah dan juga pihak masjid ini, Seri Kota ini, dan juga semua yang hadir pada hari ini. Dan insyaAllah terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya nama Muhammad Hafizal Akbar Abdul Rahman. Dia ada Akbar, Muhammad Hafizal Akbar. Jadi muda lagi lah. Saya baru berumur lebih kurang 36 tahun. Tahun ni 37 lah. Kira mungkin kat sini ibu-ibu saya dan ayah-ayah saya lah semuanya. Saya ni kira anak lah kat sini. Jadi insyaAllah kita hari ni, jadi saya di Semak Quran ni dah lebih kurang mengajar Quran ni yang betul-betul lah kan. Saya mengajar di madrasah di Kuala Kangsar. Mudir di sana. Saya mudir di sebuah sekolah lah, Semak Quran ni, di Kuala Kangsar itu, di Simpang Lawi. Dia kurang yang betul-betul jadi mudir tu 3 tahun. Tapi belajar mengajar ni yang lebih kurang 6 tahun lah. Jadi banyaknya kelas-kelas saya memang kelas tadabbur Quran lah. Baik. Jadi cara pembelajaran lah. Pertama sekali kena beritahulah saya cara pembelajaran kami. Apa yang saya ketengahkan nanti, kita akan banyak buka Quran. Pertama mesti ada Quran terjemahan lah. Dan juga buku nota. Buku nota kelengkapan lah, menulis dan sebagainya, insyaAllah. Dan saya akan bawa semua tuan-tuan untuk akan buka naskah Quran ni. Sepanjang kelas kita akan milik buka muka surat ni, tengok pada ayat-ayat Quran tu. Dan akan juga dikenakan bahasa Arab. Banyak istilah bahasa Arab yang akan digunakan. Tapi jangan risau, bahasa Arab ni senang. Untuk Quran sebenarnya bahasa Arab senang. Jadi pertama saya akan buat mukadimah hari ni tentang apa itu tadabbur, insyaAllah. Baik. Okey. Pernah dengar kita tadabbur ni sebelum ni? Jadi kalimah tadabbur ni dia adalah kalimah yang Allah sendiri bagi tahu kita sebenarnya. Kalimah ini dia ada dalam surah Al-Quran. Buka surah. Jadi Quran ni dia ada berapa surah? 114 surah. Saya tengok Quran ni dia ada ni. Surah dia 114. Jadi di sini saya akan sebutkan nombor-nombor. Nombor surah. Jadi mudah-mudahan satu hari lama-lama kita hafal nombor surah tu. Sebut je nombor ini dah tahu ini surah apa. Begitu. Tapi bukanlah sekejap. Lamalah berlalu masa tu, insya-Allah. Okey. Jadi 114 surah ini, dan dalam Quran ni ada berapa ayat? 62 6236. Ni apa? Ayat dia ada 6236. Okey. Jadi pertama kita tengok pada surah Sad. Surah Sad, surah nombor 38. Surah 38 ayat yang ke-29.
Surah 38 ayat 29. Sad jumpa semua. Dalam mushaf biasa ni muka surat 455. Ayat 29. Okey. Jadi kita akan telusuri satu ayat-ayat ni, kadang-kadang kita telusuri pelan-pelan, kita tengok satu-satu kalimah ni. Kalau ada Quran yang ada harfiah tu kan, dia ada makna satu-satu, lagi baguslah, nampak satu-satu kan kalimah tu kan. Okey, jadi kita akan baca sama-sama. Kita ada tilawah sama-sama kat sini juga. Okey, saya baca, kita sama-sama baca insya-Allah. Baik. Jumpa ayat dia mula kitabun. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Baik, jadi ayat ni disebut kitabun. Kitab ni kitab lah, ayat itu Quran Jadi saya tak terang kitab ni, nanti satu masa saya akan terangkan kenapa kitabun, nanti belum lagi lah. Ayat pertama-tama ni saya akan terang satu kalimah tentang tadabbur lah ayat ni. Ni secara ringkasnya terjemahan dia disebut kitab ini, iaitu Quran ni, kami turunkannya. Jadi Quran ni turun sebagai wahyu dari langit. Allah turunkannya melalui perantara siapa? Jibril alaihissalam. Itu malaikat Jibril yang bawa wahyu kepada ilaika, kepada Nabi Muhammad ini. Mubarakun, penuh berkat. Okey, selepas kalimah mubarakun disebut liyadabbaru. Liyadabbaru ni maknanya apa? Jadi kita tengok makna itu, agar mereka merenungkan, kan? Makna dia. Dalam terjemahan lain sebut apa? Menghayati. Banyak makna dia. Merenung, menghayati. Semua yang kita sebut tu tak boleh capai. Satu makna kita sebut bahasa Melayu tak boleh capai makna kalimah tadabbur tu sendiri. Itulah hebat ilmu kalimah bahasa Arab. Bahasa Arab ni kita sebut tadabbur, gabungan semua kalimah kita sebut. Kalau Pakcik Hamzah sebut ni merenungkan, ada puan sebut ini meneliti, ada sebut lagi menghayati. Semua makna tu baru tercapai makna satu ni. Hebat tak kalimah Quran? Sebab tu bila kita tengok terjemahan Quran, kita baca terjemahan saja tanpa mengenai bahasa Arab tu sendiri, dia tak dapat inti bahasa Arab tu. Bila kita baca terjemahan Quran, kita bukan baca Quran sebenarnya, kita baca kefahaman orang terhadap ayat Quran, orang penterjemah tu. Kefahaman penterjemah tu lah, kemampuan dia setakat penterjemah tu. Tapi bila memahami bahasa di sini, itulah Quran. Okey, jadi sekarang kalimah tadabbur. Jadi di sini supaya mereka mentadabbur ayat-ayat ni, kasi tadabbur tu liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati. Okey, ingat surah ni. Jadi perhatikan kalimah yang saya tulis kat depan, liyadabbaru ayatih. Li. Jadi li ni dia maknanya supaya. Jadi sekarang ayat ni Allah kata kitab ni, Quran. Kenapa Quran turun? Apa tujuan? Supaya. Li ni supaya tujuan. Kenapa, apa tujuan Quran turun? Supaya mereka hayati, merenung, mengkaji, meneliti semua makna tadabbur tu. Okey. Jadi liyadabbaru, li supaya. Jadi kita ingatlah, kenapa tujuan turun Quran turun? Supaya mereka tadabbur. Tujuan turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Engkau, sebelum ayat tu ilaika, engkau Muhammad. Sekarang ni ayat dia mereka. Mereka siapa? Umat Muhammad. Siapa mereka? Kita.
Bukankah kita ini umat Nabi? Ya, Allah kata, apa yang mereka kena buat wahai umatmu ini? Allah kata, mereka kena tadabbur Quran. Tapi sekarang kita faham tak mana tadabbur? Itu kan jarang dengar. Sebenarnya tugas kita Quran turun, kita kena tadabbur Quran. Itulah makna Quran yang Allah nak capai supaya tercapai maksud Quran turun. Hari ini mungkin maksud Quran turun belum betul-betul tercapai bila kita tak buat ayat ni. Okey, ni satu. Jadi makna tadabbur ni, dari segi makna dia, tadabbur dia bukan dabbara. Kau ingat? Dalam bahasa Melayu apa? Dubur, mana kan dubur? Dubur apa bahasa Melayu? Kalau bahasa kita dia jadi makna tak baik lah. Tapi kalau bahasa Indon makna dia hujung. Dubur ni makna dia hujung. Dabbara hujung. Okey. Jadi daripada perkataan dabbara, contoh dalam Nabi sebut satu hadis lah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli solah, pada setiap selesai solat, idza salama, ketika selepas dia salam, dia bagi salam Nabi. Ni adalah hadis Nabi yang sahih lah, Sahih Bukhari dia. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setiap kali duburi kulli solah, dia sebut, Nabi sebut dalam hadis tu, kataan dubur ni adalah duburi di perkataan yang saya tulis tu, duburi tu penghujung, di penghujung setiap solat sesudah Nabi bagi salam. Apa Nabi baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semua itulah doa yang kita selalu baca zikir selepas solat. Sebab tu selepas solat jangan naik terus, baca zikir yang Nabi baca tu. Itu. Jadi maknanya apa? Dubur ni hujung. Baik. Jadi tadabbur ni maknanya juga dabbaron, maknanya juga kita sebut tadbir yang saya pakai tu. Ini apa kan? Tadbir. Tadbir. Jadi tadbir ni bahasa yang dekat dengan orang Melayu lah. Kalau kita kerja-kerja ni biasa ada tadbir, pentadbir. Apa pentadbir? Orang yang atas sekali lah, dia mentadbir apa? Syarikat dia. Pentadbir ni dia kena tahu apa? Dia kena tahu selok-belok benda yang dia nak tadbir tu, baru dapat, baru dia tak kena tipu dengan pekerja dia. Kalau pentadbir sendiri pun tak tahu apa-apa, masalah syarikat itu nak diuruskan. Jadi itulah maksud tadabbur tadi. Jadi bila dia kata kita kena tadabbur Quran ini, Allah perintah kita kena perhatikan ayat Quran ini, iaitu memerhatikan sehinggalah dapat capai maksud, makna kepada Allah, perintah Allah tu. Memerhatikan untuk kita laksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, capai maksud dia. Dan memikirkan sehingga dapat kesan dia, hasil. Inilah Quran yang kita kena buat. Jadi bila kita fikir ayat ni, jadi Quran ni dia bukan kita baca, bukan kitab untuk baca tapi tak payah faham. Quran ni sebenarnya kena difahami. Sebab itulah makna Quran ni. Sebab itu daripada perkataan tadabbur ini, dalam dia sebenarnya makna dia yang pertama, ni makna tadabbur, fikir. Tafakkur.
Jadi tafakkur maknanya apa? Fikir. Sama juga makna dia ta'akul, mendalami. Al-Quran ni kena mendalami. Bila baca Quran, kena baca apa? Kena fikirkan tentang ayat itu, perhatikan. Baik. Jadi macam mana keadaan baca Quran kita? Contohnya, bila kita bincang ayat ni, tadabbur ni kita kena tengok ayat ni pada diri kita, supaya ada satu islah secara pelan lah. Jadi baca Quran kita kena baca, bukan baca je, tapi seboleh-bolehnya sebenarnya kita baca eloklah. Baca satu ayat je, tapi dengan satu ayat tu kita tahu, kita fikirkan apa nak buat, macam sahabat buat. Itulah dia bila dapat Quran ni. Sebab tu ada sahabat Nabi, dia baca ayat Quran daripada Isyak sampai dia tahajud, sambung kat subuh. Dia baca satu ayat je. Bayangkan daripada Isyak dia baca satu ayat, dia baca ulang-ulang ayat itu saja, dia menangis. Ayat itu saja. Maknanya kenapa dia menangis? Punya dia hayati ayat tu. Kalau kita baca satu Quran 30 juz habis sekatam, tapi tak rasa apa, tak faham apa pun yang kita baca. Sama tak dengan sahabat buat kerja dengan Quran ni? Tentulah tak sama. Jadi itulah tujuan Quran turun. Tujuan Quran turun ni untuk apa? Memandu fikiran manusia ni supaya ada jalan, dapat jalan tu yang Allah kehendaki. Itulah Quran. Jadi baik. Kemudian sebab itu dengan ayat ini Allah kata supaya manusia dapat apa? Satu lagi makna dia, al-tazkur. Jadi kalau ikut makna dia, kalau banyak makna dia, lebih daripada ini lagi lah. Tapi saya ambil ringkas makna nak mudah kita faham. Apa makna tadabbur? Baca, fikir, tengok, renung hati diri kita. Kemudian kita kena dalami Quran ni. Quran ni adalah lebih baik, lebih patut untuk diperdalami berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Sebenarnya setiap kita wajib untuk mendalami Quran itu sendiri. Mendalami bukan sekadar apa, betulkan bacaan sebutan saja, tapi mendalami, memahami ayat tu apa tujuan dia turun, apa dia sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita dapat tazakkur, dapat peringatan daripada ayat tu. 3 perkara penting ni. Jadi kita sekarang kena fikirkan ayat-ayat Allah ni, tadabbur ni, kena mendalaminya, belajar. Dan juga supaya apa? Kita dapat peringatan. Sebab itu dalam ayat ni waliyatazakkara ulul albab, ayat 38-29 ni, supaya orang ulul albab nama dia. Allah panggil lubab, orang yang cerdik. Orang yang cerdik ni orang yang dia cinta Quran ni, bukan sekadar macam burung kakak tua tu, disebut Assalamualaikum tapi tak tahu apa, kan? Kita ajar bunyi saja. Bukan. Tetapi apa? Dia fahami. Itulah mukjizat yang dia dapat. Itulah petunjuk maksud dia. Okey, tadabbur. Jadi ini adalah sebuah kitab, ulang oleh 38-29 tadi ayat ni. Ini kitab, sebuah kitab yang penuh berkat. Macam mana nak dapat berkat Quran? Liyadabbaru ayati, supaya mereka semua cuba fikir, dalami, belajar, fahami ayat-ayatnya, dapat peringatan tu. Waliyatazakkara ulul albab, dan supaya orang yang cerdik ini, yang fikirkan tentang ini, yang rasa Quran ini penuh dengan keistimewaan. Sesuatu yang kita dapat, contohnya kenapa manusia ni hari ni dia boleh belajar. Dulu dia ni orang Melayu, tapi dia boleh cakap Inggeris macam orang putih. Kenapa? Apa faktor dia? Usaha sungguh-sungguh. Sedangkan dulu dia tak tahu, tapi sekarang macam-macam perkataan boleh keluar dari mulut dia, mengalahkan kaum yang orang putih tu sendiri kadang-kadangnya, kan? Sebab apa? Sebab dia rasa benda tu penting, tu izah. Sekarang ni adakah kita rasa Quran ini izah kita, kemuliaan dia? Kalau kita rasa ia penting, pastilah kita dah sungguh-sungguh untuk memahaminya. Itulah beza dia hari ni. Jadi itu bukannya alasan dia Quran ini susah, tidak. Tapi kerana manusia itu sendiri telah diperdayakan. Kita nampak dunia ini sungguh penting. Sebab tu untuk maju dunia, belajar apa? Inggeris lah contohnya. Sampai kadang kita ambil bahasa Cina, kan?
dan sebagainya. Sedangkan untuk maju akhirat bahasa apa? Bahasa Arab. Sebab itu Allah sebut dalam surah 12 pula, ayat yang kedua. Surah 12. Jadi ini bukan maju akhirat saja, untuk maju dunia dan akhirat. Okey, bahas, cuba tengok. Surah 12 ayat yang kedua. Ayat 2 surah Yusuf ayat 2, muka surat 235. Dapat semua? Quran terjemahan semua ada Macam yang di tangan saya ni, ni saya sengaja bawa lah. Jadi Quran ni saya syorkan baik juga Quran ni. Dia terjemahan dia bukan bahasa Indonesia, Melayu yang ni. Dan dia berkata, dan dia punya mushaf punya tulisan tak berpisah-pisah. Kadang-kadang perkata dia pisah-pisah kan, pecah-pecah, nak baca pun payah. Yang ini dia sambung. Ni Quran ni lah. Jadi kalau nak beli, harga dia di sini RM60. Boleh ambil, boleh lah. Nak order dengan saya pun boleh. Quran ni harga RM60, memang harga dia 60 lah. Baik. Dan dia mudah lah, dia ada terjemahan mafhum dengan harfiah kat sini. Dan dia yang penting dia bahasa Melayu lah. Kadang kita istilah bahasa Indon ni kita tak nampak sangat kan bahasa dia. Okey, kita tengok surah 12 ayat yang kedua. Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi inna, sesungguhnya kami, iaitu tadilah Allah lah. Jadi Allah kata kitab Tadabbur tadi ayat yang 38-29 yang saya baca tadi, kitabun anzalnahu ilaika, ini kitab yang kami turunkan kepada engkau supaya mereka ni mendalaminya, tadabbur ayat-ayatnya, dan supaya mereka dapat peringatan oleh orang-orang yang bijak berfikirnya. Dan Allah kata dalam ayat ni pula, inna anzalnahu, sama macam ayat tadi, sesungguhnya kami turunkan Quran ini pula juga. Apa dia? Qur'anan Arabiyyan. Qur'anan Arabiyyan ni maknanya bukan Al-Quran. Dalam Quran, Al-Quran ada alif lam Jadi dalam hal ni Qur'anan Arabiyyan, dia bukan kata nama khas. Dia nama dia isim nakirah, dia umum. Jadi kita tak boleh terjemah dia, kita sebut Quran. Quran ini sendiri, tapi kita kena sebut mana asal dia. Apa makna Quran? Qara'a, membaca. Itu perbuatan membaca. Yang ini bukan perbuatan, ini noun. Noun macam mana? Bacaan. Bacaan Jadi Quran ni maknanya bacaan. Bacaan Arabiyyan. Jadi bila jumpa dua ni benda nama dia sifat. Kata nama sifat dengan mausuf, ada dua itu. Jadi bacaan yang sifatnya bahasa Arab. Allah pilih bacaan yang untuk orang Islam ni, untuk ditadabbur ni, Allah yang pilih bahasa Arab. Jadi kita boleh kata pada Allah, bahasa Arab susah sebab tu saya tak boleh faham Quran. Sedangkan tadi bahasa Inggeris kita boleh faham pula, contohnya. Kan? Jadi dia jadi double standard macam itu. Jadi di sini Quran dan Arabiyyan, Allah kata la'allakum ta'qilun. Ayat selepas tu, la'allakum ta'qilun. La'alla tu sama macam li ni je. Ni sama juga. Li ni tadi supaya tujuan. La'alla tujuan. Allah punya tujuan. Okey? Allah ni berkehendak.
Allah ni ada iradah kan? Dia baca iradah tu maknanya kehendak. Boleh tak kita lawan kehendak Allah? Kalau kita lawan kehendak Allah, capai tak tujuan Allah cipta kita? Tak capai. Sekarang ni kehendak Allah apa? Turun Quran, kamu tadabbur. Turun Quran, kamu kena fikirkan, belajar mendalaminya. Sekarang ni kita buat tak kehendak Allah tu? Capai tak mana tujuan tu pada kita? Tentu tak capai. Kita tak boleh lawan Allah sebab Allah Maha Kuasa, Allah yang meletakkan segala-galanya. Tapi sekarang kita kata, tak nak, saya tak nak faham Quran, saya nak baca je dapat pahala Quran ni. Setuju tak dengan sekarang ni pendapat macam tu? Boleh tak kita setuju lagi? Tidak boleh, sebab Quran ni ini la'allakum ta'qilun. Quran ni kitab untuk kita fikir. Itu. Nak fikir kena belajar. Sebab itu kalau kita tengok anak-anak kita nak membaca kan, baca buku komik ke, Doraemon ke, macam mana dia boleh gelak, dia seronok tengok cerita tu? Kerana dia memahaminya. Begitu kan. Itu buku yang remeh saja, nilai yang tak ada apa-apa nilai, komik sekadar yang boleh dihapuskan saja sebenarnya. Tapi itu pun manusia nak faham. Tapi ini yang paling penting, cerita kat mana? Cerita manusia yang sebenar nanti, kelak hari dia, hari yang belakang tiba untuk diri dia. Allah cerita semua dalam ni, tapi dia rasa tak apa, tak payah faham pun tak apa. Ini sebenarnya cerita paling penting yang kita patut faham. Tapi sekarang ni tak sampai tujuan. Ini baru 2 ayat saya buka kan, nampak tak? Ni ayat dia. Jadi supaya kamu ni berfikir. Okey. Sebab itulah kita kata kat sini ta'akkul. Kita kena mendalami melalui bahasa apa? Bahasa Arab itu sendiri. Jadi hukumnya begini. Dalam ilmu hukum lah hukum, usul ni. Ada satu hukum nama dia, kita sebut apa dia? Saya lupa dia punya mula dia. La yatimul wajib. La yatimul wajibu. La yatimul wajibu illa bihi. Jadi hukum dia ma ni maknanya apa saja, setiap perkara. Ma ni setiap perkara. Saya tulislah Boleh ke tulis Arab banyak-banyak ni? Saya terangkanlah kan. Okey. Kita baca mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma ni maknanya apa saja yang, la tu maknanya tidak. Yatimmu kalau bahasa Melayu tamat. Mana yang berkenaan tamat? Tamat maknanya cerita tu, cerita Piramli sudah tamat kan. Itu bahasa Arab sebenarnya tu. Tamat tu maknanya apa? Dah sempurna dah cerita tu. Jadi di sini apa yang tidak sempurna, yang tidak boleh sempurna, apa dia? Benda yang wajib itu. Apa saja benda yang wajib untuk kita buat tapi tak boleh sempurna benda tu, melainkan dengan sesuatu perkara untuk dilengkapkan jadi sempurna, maka benda itu jadi wajib. Contohnya apa? Wudu. Solat wajib. Solat tu wajib. Wudu wajib tak? Wudu wajib. Wujud. Kalau tidak sekarang ni ada yang wudu lagi ke tak ada? Kena ambil wajib ni. Wajib ke sunat? Sunat. Wudu sunat. Kan, kalau tidak kita sebelum tidur batal wudu setiap kali kena ambil. Wudu jadi wajib bila? Lah solat. Nampak tak? Jadi sah tak solat kalau tak ambil wudu? Tidak. Jadi asalnya wudu tu sunat. Sekarang ni wudu tu jadi wajib tak? Untuk apa? Adakah untuk semua perkara? Untuk apa? Solat saja. Jadi wudu tu wajib. Nampak? Macam tu hukum dia. Okey, sekarang ni faham Quran wajib tak? Wajib tak faham Quran? Wajib. Tengok tadi kita baca ayat ni. 2 ayat ni cukup dah dulu. Jadi faham Quran wajib untuk kaum muslimin. Sekarang ni nak faham Quran tu boleh sempurna tak tanpa bahasa Arab?
Tak boleh. Jadi wajib tak belajar bahasa Arab untuk faham Quran? Ya, wajib. Walaupun sikit. Bukan wajib belajar bahasa Arab nak cakap kat pasar, nak pergi Mekah, nak pergi beli tomatim ke, kan? Portokal ke, bukan. Itu tak penting. Mirwah ke, kipas tak payah. Aircon tak payah. Kita bukan nak cakap dengan orang Arab ni. Kita nak faham apa Allah cakap dengan kita. Bicara Allah nasihat kita, Allah tegur kita dalam Quran. Allah dah lama bagi utus surat daripada kita, tapi kita tak pernah faham sekarang ni. Jadi wajib tak? Wajib. Kita faham. Sebab dia yang cipta kita. Dan sekarang ni tak sempurna cara nak faham Quran kecuali dengan bahasa itu sendiri. Sebab tu Quran Arabian la'allakum ta'qilun. Jadi sekarang faham bahasa Arab, belajar Quran untuk apa? Tujuannya faham Quran. Belajar bahasa Arab tujuannya untuk faham Quran ini. Wajib dah untuk kita semua. Apa itu? Baik. Jelas setakat ni? Setuju ke tak setuju? Ini mukadimah dia lah. Okey. Jadi tengok lagi satu, Allah tanya kita, bila manusia, kenapa kamu tak nak buat benda ni? Sekarang ni benda penting ni. Allah tanya, kenapa kamu tak nak buat benda ni? Adakah hati kamu telah terkunci? Allah tanya. Jadi punyalah besarnya nilai tadabbur ni sebenarnya, yang kita tak nampak tak apa itu tadabbur kan sebelum ni. Punyalah besarnya perintah untuk kita semua kita tadabbur Quran ni, sehingga Allah tanya soalan ini. Cuba tengok surah 47 ayat 24. Jumpa ayat 24. Muka surat 509 ya. Semua dapat Dia kalau tak dapat muka surat tu, bagi tahu saya. Sebab kalau boleh biar kita sama-sama gunakan punya absar ni, kita punya penglihatan, kita sama-sama tengok. Saya tengok ayat-ayat yang saya baca, semua hadirin juga tengok ayat. Ini mukjizat Quran ni begitu. Dengan melihatnya, dengan mendengarnya, itulah mukjizat Quran. Dan kita dapat pahala semua sama-sama, insya-Allah. Okey. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Okay, afala yatadabbaruna al-Quran. Okey, afala. Ini pun kita kena faham. Saya terangkan ringkas. Lepas ni kelas kita akan ulang banyak kali. Jangan risau, ini bukan sekali je. Mungkin sekarang ni mungkin tak dapat, cuma dapat dia punya intipati sikit-sikit. Tapi saya kena terangkan supaya kita ada kesedaran. Afala ni dia, tengok ayat kata kan, apa mula dengan jadi saya buat macam ni. Ada ni, ada fala. Satu kalimah lain, fa satu kalimah lain, la satu kalimah lain. Okey. Ni maknanya disebut istifham. Kalau kita punya bahasa Melayu apa? Kata tanya. Ni kata tanya. Jadi kata tanya. Jadi bila dalam Quran ada afala, ada awala. Jadi kita terjemah, kalau kita terjemah ayat ni jadi pening sikit kan? Adakah, maka tidak. Lengkap tak ayat tu? Kalau kita terjemah macam itulah maknanya. Adakah, maka tidak. Kan? Adakah, maka tidak. Sebenarnya nampak ada kekurangan tak? Bukan Quran ni kurang. Kurangnya apa? Kita tak nampak bahasa itu. Bahasa Arab ni macam ni. Jadi lepas tu saya buat ada apa? Jadi kat sini ada tanda soal ni. Sini ada tanda soal. Jadi di sini disebut sebagai takdir. Takdir yang mahzuf. Satu takdir kita masing-masing. Takdir maknanya ketetapan yang kita sendiri. Allah tahu. Macam saya
Takdir saya apa? Adakah takdir saya sibuk dengan pekerjaan saya contohnya. Saya sibuk tengok cerita Korea contohnya ke? Kan itu soalan dia. Yang Allah tanya, adakah kamu masih sibuk lagi dengan ni? Adakah mereka masih sibuk lagi dengan TV mereka tu? Fala yatadabbaruna al-Quran. Lalu mereka, fa tu lalu mereka tak mahu tengok Quran. Adakah mereka masih sibuk lagi dengan apa lagi urusan mereka? Lalu mereka tak mahu perhatikan Quran. Macam tu soalan dia. Nampak tak? Sebab tu Allah fala. Masing-masing kita tahu sendiri apa masalah kita sekarang ni. Sehingga kita tak mahu belajar Quran ni macam sepatutnya. Quran ni sekadar cukup, celup-celup cukup. Bacalah. Sedangkan bukan tujuan Quran turun tadi tu untuk tadabbur kan. Jadi Allah tanya, adakah kamu masih lagi sibuk dengan hal itu? Lalu fa tu maknanya lalu tidak mereka mahu mentadabbur Quran. Wah, nak belajar susah nak datang contohnya. Jadi itulah dia tujuan Quran turun. Jadi ini ayat dia. Lalu Allah akan tanya apa dia? Afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah mereka masih sibuk lagi dengan hal mereka? Lalu mereka tidak mentadabbur Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Atau sebenarnya hati mereka dah kena kunci. Takut tak kita dengar ayat ni? Ya, nampak? Atau sebenarnya hati mereka dah kena kunci dah. Tak nampak dah Quran ni sebenarnya sepatutnya apa yang mereka betul buat. Jadi ini tadabbur. Jadi sekarang ni kita tengah buat apa? Ini nama dia tadabbur juga. Tadabbur Quran dengan Quran. Quran diterangkan dengan ayat Quran sendiri. Bukan dengan saya cakap. Sekarang ni saya cakap ke Allah cakap? Allah yang cakap. Begitulah yang kita kena interaksi dengan Quran. Sebab itu juga Allah tanya lagi kita. Kalaulah kita tak yakin jawapan ni betul, tak tepat, tak boleh terang macam ni. Saya buka ayat ni, sama terang ni. Saya buka ayat ni, terang sama. Kalau macam tu Allah cabarlah. Allah sebut dalam surah 4. Surah 4 ayat 82. Baik. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Baik. Okey, ini juga sama tak? Konsep ayat dia sama, fala. Tapi pertanyaannya mungkin lain sikit. Ini berkaitan dengan apa? Tadi berkaitan dengan lalai. Adakah mereka masih lalai lagi sehingga mereka tak mahu tadabbur Quran, atau hati mereka dah kena kunci tadi? Ayat ni pula dia kaitan lain pula. Dia berkaitan dengan apa? Kekaguman. Kan? Rasa yang lain ni hebat, kaji sungguh-sungguh. Adakah mereka masih sibuk lagi dengan rasa bangga dengan benda-benda lain tu? Lalu mereka tak mahu tadabbur Quran. Tengok Quran ni hebat. Allah kata, kalaulah Quran ni bukan dari sisi Allah, lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan temui banyak kesilapan dalam Quran. Tapi kita sibuk kaji benda-benda lain kan. Mak Saleh punya buku ke, kan, manusia pun lain, tulisan manusia, tapi mereka tak mahu kaji Quran. Kalaulah Quran ni bukan dari sisi Allah yang menciptakan semuanya, pasti mereka akan banyak percanggahan. Contohlah kalau kita kerja kan,
syarikat yang besar buat peraturan. Jadi peraturan tu setiap tahun mesti ada berubah pindaan kan. Saya dulu kerja income tax pun ada pindaan setiap tahun, buku undang-undangnya contohnya. Tapi Quran ni dah berapa lama? 1440 tahun. Yang Nabi baca dulu, yang wahyu turun mula-mula tu, sampai hari ni kita baca sebiji sama. Semuanya sama, tak berubah. Jadi itu, alangkah ruginya kita tak pernah nak perhati kehebatan ni. Tak nampak. Bila baca, kita belajar nak baca pasal rasa berat sangat. Rasa cukuplah Quran sekadar itu saja saya tahu. Tak payah lebih-lebih susah. Ini untuk golongan tertentu saja. Bukan. Itu silapnya tu. Quran bukan untuk golongan tertentu saja. Sedangkan siapa yang naik dengan Nabi, yang menjadi hebat dengan Nabi ni? Hamba Bilal bin Rabah tu. Akhirnya Nabi panggil dia panjat Mekah. Mekah tu tempat yang mulia tu, tempat orang besar je boleh masuk Mekah tu. Nak bawa Hajarul Aswad, nak letak pun berebut, gaduh kan semua orang pembesar Mekah ni masa zaman tu. Tapi tiba-tiba zaman ni Allah angkat Bilal bin Rabah ni boleh panjat, sehingga kan Abu Sufyan nampak kalau lah kan, Abu Sufyan boleh pingsan kalau nampak kalau masa zaman dia jahiliah. Tapi sekarang dia dah beriman. Ketika dia terkejut dah boleh pingsan. Macam tu sekali lah ni, sebab terkejut. Macam mana hamba yang dulu dia boleh naik ke Kaabah, tempat yang mulia tu, untuk azan contohnya kan. Kenapa? Dengan Quran ni sendiri. Tapi hari ni kita tak rasa izah dengan Quran. Bukti izah dengan Quran apa? Kita tak ada buat ayat-ayat Quran ni. Quran ni semuanya, kaum muslimin ni boleh hebat dengan Quran sebenarnya kita ni. Tapi hari ni kita jadi macam apa? Ni nama dia ummi. Ramai kita ni ummi dengan Quran, ummi. Kita boleh membaca dan menulis tak? Boleh. Kita salah faham istilah ummi. Ummi ada dua maksud. Satu, ummi Nabi dan sahabat. Ramai kebanyakannya orang Arab ini bangsa dia ummi. Sebab apa? Dia tak tahu baca, tak tahu menulis. Tapi dia pandai berniaga. Dia boleh cakap, dia pandai berniaga, pandai negotiate, pandai berbahasa. Bahasa dia tinggi. Dia boleh bersyair. Tapi tak tahu tulis. Cakap pandai. Dia tengok benda tu, dia boleh syair panjang tentang benda tu contohnya. Jadi itu masuk salah satu masuk ummi. Sekarang ni Allah perkenalkan makna ummi lagi dalam Quran. Apa dia ummi? Surah 2 ayat 78. Muka surat 12. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyun. Daripada kalangan manusia ni, mereka ni contohnya kita ambil juga golongan Yahudi yang ada kitab Taurat, Nasrani yang ada Injil, dan Muslim hari ni yang ada Quran. Sama, ni golongan dia yang Allah beri kitab. Tapi daripada kalangan mereka ni ada yang nama dia ummi. Ummi di sini bukan tak tahu baca, tak tahu menulis. Contoh dari zaman Arab dulu yang memusuhi Nabi, ada orang yang bijak nama dia Abu Al-Hakam. Mana ingat nama Abu Al-Hakam? Siapa Abu Al-Hakam selepas Quran turun? Abu Jahal. Allah ubah nama pula, Nabi ubah Abu Jahal. Padahal dia zaman dia Abu Al-Hakam, sebab dia orang yang bijak, dia pemimpin yang bijak. Dan seorang ni Al-Walid Al-Mughirah, bapa kepada Khalid Al-Walid contohnya. Jadi dia adalah orang yang sungguh sangat-sangat memusuhi Nabi. Dan mereka ni orang yang hebat. Al-Walid ni dia penyair, dia penulis, dia tulis syair dia selalu dapat.
anugerah lah kira. Diletakkan dekat Kaabah tu. Syair-syair yang dia hebat ni. Tapi bila Quran turun, kalah semuanya. Jadi Allah sebut mereka tu juga ummi. Jadi kita ni walaupun kita pandai baca kan, hebat dengan kita ada degree ijazah apa yang diiktiraf oleh manusia, tetapi tetap kita boleh dipanggil ummi kalau kita apa? La ya'lamun al-kitab. Kitab Tuhan kita tak faham. Kita faham tulisan manusia lain ni. Kitab Tuhan kita tak mampu untuk faham. Mereka ni ummi. Hebatlah dipandang manusia kat mana kat dunia ni. Tapi sehakikatnya mereka ummi. Kenapa? Mereka tak tahu apa maksud hidup sebenarnya. Sebab mereka la ya'lamun al-kitab. Mereka tak tahu tentang kitab ini, Quran ni. Ada lagi? Illa amani. Kecuali apa? Amani. Amani ni penglipur lara. Penglipur lara. Kita nak nasihat, kita tak mampu dapat nasihat yang Allah kehendaki. Tapi kita nak dapat nasihat apa? Dongeng-dongeng contohnya. Untuk kebaikan. Tapi sebenarnya ceritanya cerita palsu yang direka oleh manusia. Kan? Banyak tak berlaku? Jadi tu agenda yang Allah nak letakkan Quran ni, Nabi ni, untuk letakkan hari ni contohnya parenting. Kan? Kita nak anak-anak baik. Kita tengok apa? Macam-macam lah parenting. Kita buka lah parenting barat punya luar sana. Semua masuk dengan